Dan pada satu pun melambatkan isyak adalah afdal. Tunggu apa? Baca je. Kita dah baca tempoh hari sebahagian ulama' Syafi'i dalam Busyra, milih pandangan melewatkan isyak itu adalah afdal. Dalam matan minhaj ni dhaif kan. Wa fi qaulin ta'khirul isya afdalu, dhaif. Sebagian ulama Syafi'i mentarjihkan ya, isyak adalah waktu yang disunatkan untuk dilewatkan. Pada ibarat yang kita dah baca dah hari itu. Baca sikit sekali lagi ibarat dia tentang melewatkan isyak. Qaul sebahagian ulama, bahkan dalam Al-Majmu' Imam Nawawi menyatakan apa? Aqwa dalilan. Ini ibarat dia. Lagi aqwa dalilan. Masalah itu kan? Masalah lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ni Surah 176. La kana wa khabaru kana yastahibu an يؤخر العشاء معارض بأن تعجيلها هو الذي وضب عليه صلى الله عليه وسلم ولأن المراد بالإسفار ظهور يقينا لكن الأقوى دليلا تأخير العشاء إلى ثلث الليل. وروى ابن عمر مرفوعا الصلاة في أول وقتها رضوان الله وفي آخره عفو الله. Ya, boleh tengok dalam apa? Dalam syarah Muhazzab. Dalam okey, seterusnya. Yang dimaksudkan mengawalkan solat itu adalah afdal selagi mana dia tidak bertentangan dengan perkara lain yang lebih afdal untuk dibuat awal. Faham? Kalau ada dua komitmen, adakah kita sembahyang awal ataupun kita buat benda ni? Kalau kita buat benda ni, kita tak boleh sembahyang awal. Kalau kita sembahyang awal, kita tak boleh buat benda ni. Jadi pada ketika itu, dia lain pula. Ini dipanggil hukum yang mendatang. Secara umumnya yang dalam kitab fiqh dia sebut hukum asal. Hukum asal itu boleh berubah kalau ada keadaan yang mendatang. Contohnya dalam kitab sebut makan babi haram. Itu dipanggil hukum asal. Tapi ada keadaan-keadaan mendatang yang boleh berlaku tidak haram. Faham? Itu dipanggil hukumun aridhi, hukumun asli. Dalam misalnya dalam jadi kita belajar fiqh tu kena biasa dengan perkara seperti itu. Itu maklum. Faham? Jadi bila orang tak faham bahawasanya ada hukum asli, dan hukum asli boleh berubah kalau ada perkara yang aridhi, maka dia jadi masalah pada pemahaman dia. Faham? Ni dalam matan muqaddimah pun ada. Ini contohlah. Dalam matan muqaddimah dia bagi contoh-contoh surah-surah yang disunatkan semayang tu lambat. Faham? Wa yusannu contohnya. Wa yusannu ta'khiru an awalil waqti lil ibradi bil zuhri fil harri. Ini ma'ruf. Iaitu kalau waktu yang sangat panas
dengan syarat-syaratnya, maka disunatkan sembahyang zuhur tu lambat. Faham? Adalah syarat-syarat dia di negara yang sangat panas. Kemudian orang tu nak sembahyang berjemaah di tempat yang jauh. Jadi disunatkan tunggu sehinggalah redup. Jadi kalau ditarim, diamalkan ni waktu musim panas sangat, sembahyang zuhur lambat. Faham? Sembahyang zuhur lambat. Ini untuk meraihkan supaya sebenarnya ada hadis abridu biz-zuhri. Nabi SAW bersabda, abridu biz-zuhri maksudnya kerjakanlah sembahyang zuhur pada waktu yang sejuk. Itu maksud abridu biz-zuhri dengan syarat-syarat. Kemudian wa minhu, ini surah-surah yang mana disunatkan sembahyang tu lambat. Liman tayaqana wujudal ma' awi sutra akhiral waqti. Macam contoh kita belajar bab tayamum lah. Kalau dia sembahyang awal, dia sembahyang dengan tayamum. Tapi dia yakin akhir waktu akan ada air, disunatkan dia lewatkan sembahyang supaya dia boleh sembahyang menggunakan wuduk, betul tak? Jadi itu pun antara surah yang disunatkan melewatkan solat. Sutrah misalnya, penutup aurat. Kalau satu orang di awal waktu tak ada sesuatu yang boleh tutup aurat dengan sempurna, tapi kalau dia tunggu sikit, dia akan dapat. Tapi dia lewatlah, sembahyang tu jadi lewat. Jadi adakah dia boleh sembahyang awal waktu? Boleh. Tapi apa? Afdalnya dia lewatkan. Liman tayaqqanal jama'ata akhirahu. Sama juga. Sekarang ni kita nak sembahyang. Kalau kita sembahyang awal, kita sembahyang seorang. Kalau kita lewatkan sikit, kita akan dapat jemaah. Jadi sekarang ni bertembung antara dua fadilat. Fadilat sembahyang awal waktu dengan fadilat berjemaah. Bila bertembung antara dua fadilat ni, yang mana kita nak dahulukan? Itu semua ada kaedah. Maka yang pertama dipanggil al-fadilatu al-muta'alliqatu bil waqt. Sembahyang awal waktu tu dipanggil fadilat yang berkaitan dengan waktu. Sebab fadilat ni dia ada fadilat berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan masa, berkaitan dengan zat tu sendiri, zat ibadah tu sendiri. Jadi sembahyang berjemaah adalah fadilat berkaitan dengan zat ibadat. Sembahyang di awal waktu ialah berkaitan dengan waktu. Dia punya kaedah dia, bila bertembung kepentingan sembahyang awal waktu, bila bertembung fadilat berkaitan dengan waktu dengan fadilat berkaitan dengan zat ibadat itu sendiri, maka kita utamakan apa? Fadilat berkaitan dengan apa? Zat ibadah. Jadi waliman tayaqqanal jama'ata akhirahu. Akhirahu. Tapi dia ada syarat dia. Disyaratkan kalau kita nak tunggu jemaah tu jangan lewat sangat. Syarat dia walam yafhushit ta'khir. Inilah matan al-muqaddimah al-hadramiyah urfan. Jadi ada ulama dhabitkan apakah yang dimaksudkan lewat sangat. Dia kata dimaksudkan lewat sangat kalau dia mencapai setengah waktu. Kita nak tunggu jemaah ni, kita kena tunggu waktu berlalu setengah, barulah dapat jemaah. Jadi yang mana afdal? Sembahyang awal tak ada jemaah atau sembahyang lewat tapi ada jemaah? Ada. Kalau dah sampai fuhsyut ta'khir, maka kita sembahyang awal. Dia sama sekarang ni orang duk bahas mana afdal, sembahyang kat masjid dalam keadaan jarak atau sembahyang di luar masjid tapi tidak ada jarak. Jadi di situ apa kaedahnya untuk kita jadikan pertimbangan dalam keputusan untuk menyatakan yang mana satu lebih afdal. Jadi ada yang mengatakan kita sembahyang di markaziat dalam keadaan rapat, itu lagi bagus daripada sembahyang di masjid. Jadi jadilah sebahagian karkun ajak orang jangan sembahyang kat masjid. Pelik ayat tu. Jemaah yang dikenali ajak orang pergi masjid, tukar pula ajak orang tak payah pergi masjid. Masjid tak payah pergi, sembahyang bid'ah. Jadi tak betul kan ayat tu. Jangan kita nak ajak orang jangan sembahyang kat masjid pula. Kan pelik tu. Kok mana pun masjid adalah tempat yang afdal. Faham tak?
Apatah lagi dalam keadaan jumlah orang datang masjid tu kurang. Jadi kita janganlah pergi tinggalkan masjid tu terkontang-kanting. Dah lah orang kurang, orang masjid pun tak nak datang, pulaukan masjid, tak boleh kan. Jadi semayanglah walaupun jarak, dan kita insya-Allah lah diberi pahala. Sebab asalnya semayang kalau jarak ni tak dapat pahala jemaah, tak dapat pahala jemaah. Tapi itu selagi mana tak ada uzur. Kalau ada uzur, insya-Allah diharapkan dapat pahala. Faham? Apatah lagi dalam masa yang sama, kita dapat imarahkan masjid yang sekian lama kosong je. Jadi kalau semua kata kita tunggu sampai semayang rapat, jadi kalau benda ni setahun, kita nak datang masjid setahun, dengan alasan nak semayang rapat, tak betul. Dia bukan isu semayang tu, dia ada isu lain, iaitu mengimarahkan masjid. Jangan biarkan masjid. Sebab masjid secara umumnya hanya boleh semayang je. Sebahagian tempat kuliah pun tak boleh apa semua. Jadi semua orang nak pulau masjid, tak datang. Itu kena tipuan syaitan. Faham? Tak faham. Tak faham bagaimana menilai sesuatu yang kecuali lah kalau dia pakai mazhab yang mengatakan kalau semayang saf tak rapat, semayang tak sah. Jadi bagi dia pertembungan sekarang ni bukan pertembungan antara afdal tak afdal, tak, antara sah dengan tak sah. So kalau itu dijadikan neraca, memang betul lah semayang yang mana lebih afdal, dia tak akan keluar soalan macam tu. Antara semayang yang tak sah dengan semayang sah, itu tanya memang jelas lah, sudah tentulah semayang sah lah lebih. Bukanlah afdal tu tidak ada perkataan afdal kan, mesti kena buat lah semayang sah. Mana boleh sebut lebih afdal. Sebab perkataan afdal kita belajar kan, isim tafdhil ni, Zaid lebih afdal daripada Umar, maksudnya Umar pun ada kelebihan, cuma Zaid lebih. Faham? Semayang sah lebih afdal semayang tidak sah, tak boleh. Semayang tidak sah langsung tak ada apa-apa kelebihan. So perkataan tu maksud mesti kena buat macam tu. Jadi maknanya dia berpunca daripada mazhab yang dia pegang, yang mana mazhab Zahiri. Zahiri yang mengatakan kesempurnaan saf adalah syarat sah semayang. Jadi pendapat tu Zahiri. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan lain-lain lah. Ni ada. Wa kharaja bizzan law syak falay wa anu sanu aidan lil ghaib. Disunatkan juga lewatkan sikit semayang kalau waktu mendung, sampai dia yakin waktu dah masuk. Disunatkan juga lewatkan semayang untuk orang melontar jamrah, orang yang musafir pada waktu yang pertama. Okey. Untuk orang yang haji melewatkan, takhirkan dan lain-lain. Dia banyak lagi. Faham? Dia banyak lagi yang disenaraikan. Sebab itu secara umumnya hukum dia asalnya semayang awal. Tapi kalau ada sesuatu yang mana daripada segi fadilatnya dia lebih diutamakan berbanding awal waktu tu, maka kita akan lewatkan. Antara semayang yang Nabi biasa lewatkan semayang isyak. Kerana isyak ni kadang-kadang ada urusan tetamu. Mula maghrib urusan tu, tamu apa semua, mungkin ada apa semua, bayan ke apa ke. Jadi semayang isyak tu dilewatkan. Antara semayang yang biasa Nabi lewatkan adalah semayang isyak. Sehingga sahabat yang tunggu kat saf tu, tunggu sampai dalam hadis itu mereka tersengguk-sengguk sampai kepala sampai ke lantai, ke apa, ke lutut. Tunggu lewat sangat tu Nabi SAW semayang. Sebab itu kalau di markas-markas dunia ni memang isyak ni semayang lambat. Isyak ni memang semayang lambat. Tapi kalau tak ada apa-apa hal, dia isyak semayang lambat ni bukan asal. Kalau ada apa-apa, kita tak ada dalam mazhab Syafi'i yang sesuatu semayang yang asalnya memang disunatkan lambat, tak ada. Mazhab Hanafi ada, mazhab Syafi'i tidak ada seperti itu, kecuali atas qaul dhaif bagi masalah semayang isyak yang tadi kita baca. Jadi atas qaul dhaif itu yang ditarjih oleh sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan al-aqwa dalilan, maknanya isyak itu secara mustaqil disunatkan lambat, walaupun tanpa ada ceramah, walaupun tanpa ada bayan, walaupun tanpa ada mehman tetamu, mutlaqan disunatkan semayang lambat. Okey.
Jadi boleh dapatkan di sini apakah surah-surah yang mana disunatkan untuk melewatkan sembahyang. Biasanya bila dia bertembung dengan satu perkara yang lain yang lebih utama didahulukan. Contohnya orang yang melontar jamrah kan. Jamrah. Jadi melontar jamrah ni dia punya waktu dia lepas Zuhur baru masuk. Jadi kita nak melontar jamrah dulu ke semayang dulu? Semayang, melontar dulu baru semayang. Jadi dia akan jadi lambat lah semayang. Faham? Sebab Nabi buat macam tu. Dia punya alasan sebab Nabi buat begitu. Nabi melontar dahulu baru Nabi semayang. Maka kita selesaikan melontar, kemudian kita semayang. Contoh, macam contohnya orang yang musafir. Yang mana afdal ni? Semayang jamak takdim ke jamak takhir? Kalau dia semayang jamak takdim, maksudnya dia semayang awal. Dia selesaikan urusan semayang dia lebih awal. Kalau segi zahirnya itulah afdal kan. Selesaikan dulu sesemayang, barulah kita jalan, barulah kita teruskan perjalanan. Maka dalam surah ini apa dia? Dalam surah ini adalah apa? Tengok, itu kamu dah belajar dalam kitab Umdah, antara jamak takhir, jamak takdim, yang mana lebih afdal diikut keadaan. Antara dua waktu itu, yang mana waktu nuzul dan waktu safar. Kalau waktu dia berhenti itu waktu pertama, maka afdalnya jamak takdim. Kalau waktu pertama dia berjalan, waktu kedua dia berhenti, maka afdalnya jamak takhir. Ini jadi afdalnya melewatkan semayang. Jamak takhir tu lewat lah. Antara surah lagi Maghrib dengan Isyak pada hari Muzdalifah. Jadi bila Nabi SAW jamak takdim ketika di Arafah dan jamak takhir ketika di Muzdalifah. Maksudnya Nabi bertolak lepas Maghrib, bertolak pergi ke Muzdalifah. Jadi Maghrib tak semayang? Tak. Maghrib semayang dekat Muzdalifah, semayang jamak takhir. Maka dikeluarkanlah hukum disunatkan melaksanakan jamak takhir bagi musafir lah yang mengerjakan haji. Ke settlekan dulu semayang, baru kita pergi Muzdalifah? Tak. Pergi dulu baru semayang kat sana. Alasannya sebab itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab itu disunatkan bersegera pergi ke Muzdalifah dan melewatkan solat sehingga solat dikerjakan di sana. Wa ghairu dzalika, dalam musyarah kata ada lagi surah-surah yang lain yang mana disunatkan untuk melewatkan. Tapi kaedah dia jelas lah. Kita disunatkan lewat, tapi dengan syarat jangan sampai tiba ke waktu haram, waktu hurmah. Dia lewatkan sangat sampai kalau dia solat pada waktu itu, sebahagian solat keluar daripada waktu itu, tak boleh. Faham? Sudah tentulah dia punya dhabit dia, malam yadhiqil waktu, selagi mana waktu tak sempit. Kalau waktu dah sempit, dia berlaku pertemuan bukan antara dua fadilat. Dia berlaku pertemuan antara benda yang haram dengan benda fadilat. Faham? Adakah dengan sebab nak dapat fadilat tu kita langgar benda yang haram? Tak boleh lah. Dia dah jadi pertemuan antara benda yang haram dengan fadilat. Sudah tentulah jaga daripada buat benda yang haram itu lebih diutamakan berbanding buat usaha untuk raihkan fadilat, tapi dalam masa yang sama kita langgar benda yang haram. Macam contoh ada orang tapi sikit sangatlah berlaku, dia tak nak sembahyang kat masjid. Ni sekarang ni PKP ni, itu dia panggil masalah umat, kejahilan kan. Sebab dia tak nak sembahyang masjid apa? Sembahyang Jumaat tak nak sembahyang. Kalau sembahyang fardu boleh tahan lagi kan. Dia tak nak sembahyang Jumaat dengan alasan masjid sembahyang jarak. Betul ke? Itu ditipu oleh syaitan. Dia buat tu dengan rasa dia cuba nak hidupkan sunnah kan. Nak hidupkan sunnah betul, tapi dia ada tobek dia. Dia ada panduan dia. Betul ke? Tak sembahyang Jumaat dengan alasan masjid sembahyang jarak. Sembahyang Jumaat kan fardu. Sembahyang apa tu kan sunat. Jadi takkanlah kerana kamu nak buat benda sunat korbankan fardu, itu memang sangat jelas tak betul. Ini biasa Imam Ghazali sebut perkara-perkara yang biasanya ditipu dengannya ahli ibadah. Faham?
ahli ibadah tapi jahil lah. Itu yang disebut faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Dia rasa dia sedang hidupkan sunnah kan? Dia rasa tu lagi bahaya. Kalau orang tu dia tinggalkan sembahyang dalam keadaan dia rasa kusur, dia rasa dia ni jahat lah, apalah nak jadi kan. Dia ni lebih kurang bahaya daripada orang yang mana dia buat dan dia rasa dia sedang hidupkan agama, yang Nabi panggil bid'ah. Itu bid'ah tu sangat suka. Sebab orang yang buat tu dia sangka dia sedang buat agama, sedangkan dia bukan buat agama. Bila kita hujah dengan dia, susah nak tarik dia. Sebab itu bukan saya buat salah, saya sedang perjuangkan agama. Lagi susah nak dibetulkan daripada orang yang memang fasik dan dia sedang fasikan dia. Itu lebih mudah. Kalau dapat hidayat semua, maka dia sesal dan dia boleh berubah. Tapi kalau orang rasa dia sedang buat agama, cakap apa? Kau nak ajak aku pergi mana? Ni aku dalam agama. Susah. Sangat sukar untuk apa? Dikeluarkan dia daripada benda tersebut. Okey. Baca. Allahumma salli ala sayyidina. Wa yusannu al-ibradu fi syiddatil harri. Yang ni dipersetujui, maksudnya tak ada khilaf. Kemudian ulama Syafi'i ada khilaf, adakah disunatkan untuk ibrad tu semata-mata kerana cuaca panas, ataupun dia ada syarat tambahan lagi. Muqabil Ashah kata mutlaqan, asalkan bila cuaca panas bas, disunatkan lewatkan zuhur. Tapi pendapat yang muktamad dia tak. Dia bukan panas tu salah satu je syarat. Dia ada syarat yang lain, barulah hukum sunat tu dapat. Faham? Barulah hukum lewatkan zuhur tu afdal berbanding awalkan zuhur. Apa dia? Wal asahu. Tengok syarat tambahan dia, negeri yang panas. Jadi Malaysia ni dikira negeri panas ke? Lagi? Dan yang kedua, orang tu dia nak sembahyang jemaah. Oh ni panas ni, tidur luar kat asrama. Ibrad bil zuhur. Tak boleh. Faham? Sembahyang jemaah kat masjid pula sembahyang tu, bukan sembahyang kat rumah. Lagi? Sebab apa? Kita ada unsur distance, ada jarak. Sebab bila dia nak pergi masjid waktu panas, sangat mujahadah. Faham? So tak apa, tunggu sikit redup baru pergi masjid. Jadi ini untuk targhib orang istiqamah sembahyang kat masjid. Jadi tak apa masjid lewatkan, sebab nanti orang nak sembahyang jemaah pun boleh jaga jemaah dia. Sebab masjid memang sembahyang lambat. Untuk raikan datang. Jadi bila redup sikit dia kuatlah sikit untuk datang sembahyang di masjid. Kemudian yalah kamu duduk Malaysia, mungkin tak pernah faham apakah maksud musim panas ya. Kalau musim panas tengah hari, memang tak boleh keluar. Panas sangat, boleh pengsan sebagian tempat kan. Okey. Kemudian kita ada lagi syarat jarak. Kemudian jarak tu pula antara rumah dia nak pergi tempat itu tak ada peneduh. Jauh tapi dia naik kereta ada aircon, ataupun bukan naik kereta ada atap. Jadi benda tu semua dapat mengurang kepanasan. So dia masih lagi tidak disunatkan lewat. Kemudian jadi di Tarim diamalkan, tapi di Hudaidah tak amal, walaupun Yaman juga. Kalau musim panas pun saya rasa dia orang sembahyang awal juga. Dia panas dekat Tarim ni, maksudnya selatan Yaman. Tempat yang saya belajar tu utara. Beza jarak antara dua tempat tu 15 jam jarak dia. Dan dia punya panas tak sama. Kalau Hudaidah ni dia panas basah, kalau Tarim ni panas kering. Faham? Di sini panas basah lagi mujahadah daripada panas kering. Sebab kita panas dan keluar belut, itu masuk panas basah. Dan kalau pelajar di Darul Musaffah, dia musim panas tak apa, pakai aircon.
Faham? Dan elektrik bagus, dia generator. Generator. Faham? So mati pop nyala balik. Macam di Railway lah. Sistem kan. Railway tu dipakai apa? Enjin kapal ke apa. Bila Pakistan kan, dia punya elektrik bermasalah, tapi markas elektrik tak ada masalah. Padam tak sampai seminit nyala balik. Sebab dia ada backup generator. Generator besar punya. Nak backup satu komplek tu besar. Jadi memang tak ada masalah. Cuma aircon ni foreigners je lah dapat. Orang awam tak ada. Okay. Cuma elektrik tu memang tak ada masalah. Generator. Tapi kalau di Hudaidah ni, bila musim panas adalah musim elektrik tak ada. Pelik. Musim panas. Dan dia punya panas 8 bulan setahun. Lama panas dia. Dan dia tak ada musim sejuk. Kalau Tarim ada musim sejuk. Sejuk lah, sejuk. Dia tak ada. Kalau musim sejuk sana, maksudnya cuaca dia macam Malaysia. Cuaca dia tak panas, tak sejuk. Dan negara macam tu hujan setahun sekali lah. Dan kalau hujan mesti banjir lah. Sebab dia tak ada peparitan kan. Hujan banjir. Orang kata membazir buat parit, sebab banjir sekejap je, tak apalah. Sabar je lah waktu banjir tu. Lepas tu nanti kering balik. Dan dia waktu musim panas, dia ada satu lagi banjir. Banjir air kumbahan. Jadi dia senang je sistem dia. Al-Hikmah Yamaniyah. Kita bila berlaku kumbahan kan, panggil Abang Basri ataupun panggil Alam Flora Sedut. Dia simple je. Kumbahan, buka, bagi air melimpah, nanti dia kering sendiri. Pas. Tak perlu nak panggil sedut-sedut. Tunggu je lah. Tapi nak tunggu dia kering tu, jadi dia punya atas jalan tu air kumbahan. Buka je, nanti kering sendiri. Tak perlu nak bazir duit. Itu dia punya pemikiran lah. Okey. Begitu. Seterusnya. Jadi kalau musim panas, memang panas lah. Musim panas lah. Dan ada negara yang sangat panas. Kalau di Pakistan, negeri yang panas, Multan. Siapa Ustaz Azizan nak belajar sana? Tapi negeri yang panas ni, dia punya kelebihan apa? Pelam kan? Mangga. Jadi kalau di Pakistan tu, tempat yang banyak ladang mangga, Multan. Sebab mangga ni kalau negeri yang panas, dia manis. Dia kalau banyak hujan, dia tak sedap. Betul tak? Tak tahu. Macam apa? Perlis, harum manis kan? Cuaca kat Perlis tu tak ada dekat bawah Perlis. Sebab tu harum manis tak tumbuh dekat selain daripada Perlis. Tumbuh cuba tanah tak edi. Sebab dia cuaca tempat tu. Okey? Baca. Dia tumbuh tapi buah dia tu tak rasa. Lagi? Jadi kita dah terangkan dalam jam-jam Umid pun ada. Dia ada dua wajah kan. Saya dah terangkan ada beza antara berdosa dengan semayang itu dipanggil tunai ataupun qada. Itu istilah. Dia boleh berlaku semayang tu dipanggil tunai tapi perbuatan tu berdosa. Boleh berlaku semayang tu dipanggil qada tapi perbuatan tu tak berdosa kan. Jadi yang dibahaskan kat sini hanya istilah. Perkataan qada itu merujuk pada apa? Ada dua pendapat. Satu, sembahyang yang satu rakaat dalam waktu ni ada. Satu rakaat dalam waktu, baki luar waktu, cukup untuk panggil dia tunai. Dengan syarat satu rakaat dapat dalam waktu tunai. Satu lagi, sembahyang yang dapat takbiratul ihram je dalam waktu, baki itu luar waktu, itu sudah boleh dipanggil tunai. Tapi yang muktamadnya adalah yang pertama, dapat satu rakaat. Tapi dua-dua surah ni berdosa kalau sengaja. Faham? Sebab untuk semayang itu dipanggil haram bila walaupun salam je luar waktu, maka perbuatan itu haram. Maksud dia lewatkan solat sampai salam tu. Salam ni maksud paling kurang lah.
berlaku luar waktu. Dah habis waktu, masuk asar, dia baru bagi salam untuk sembahyang zuhur, maka perbuatan dia berdosa. Faham? Berdosa. Dan qada yang tak berdosa macam-macam lah. Kita dah bagi contoh. Orang yang sembahyang hormat waktu kan, air tak ada, tayamum tak ada, dia kena sembahyang tapi kan kena qada. Dia berdosa ke tak? Tak berdosa. Faham tak? Sebab itu bukan tanpa uzur. Itu dipanggil bersama dengan uzur. Bahkan nanti kita akan belajar ada surah satu orang itu wajib lewatkan sembahyang dia luar daripada waktu. Wajib pula. Faham? Pelik kan? Biasanya tadi kita belajar disunatkan lewat. Tapi ada juga surah wajib dia lewatkan sembahyang luar waktu. Wajib. Tapi dalam matan mihad tak sebut. Baca? Jadi melewatkan solat daripada waktu ni asalnya haram. Tapi ada surah-surah yang boleh. Jelaslah antara surah yang boleh ni bila kita sembahyang jamaah. Jamaah takhir. Jamaah takhir itu bukankah itu melewatkan solat daripada waktu? Man jama'a bainas salataini faqad ata baban min abwabil kabair kan. Mazhab Hanafi ambil hadis ni mutlak. Tapi kita tak. Kecuali dengan uzur. Siapa yang lewatkan solat kerana uzur sehingga keluar waktu, antara uzurnya adalah jamak, maka dia tak berdosa. Faham? Tak berdosa. Itu biasa tu, semayang, itu semua maklum, semayang lewat kerana jamak. Tapi ada lagi surah lain yang kita boleh lewatkan solat sehingga keluar waktu. Boleh satu bab. Bahkan ada setengah surah wajib kita lewatkan sehingga keluar waktu. Macam mana tu? Wajib lewatkan. Boleh lewatkan, tak berdosa. Dan dia bukan musafir pun. Bahkan setengah surah dia wajib pula lewatkan. Bagi kitab ni, kitab Fathul Mu'in, Fathul Mu'in ada? Dan Tufah pun ada. Baca ibarat aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kena tahu ni. Fathul Mu'in. Jadi Fathul Mu'in ni, Pelajar Siftaling tak tahu nilai kita ni. Sebab tu yang duduk kelas 3 orang ni. Orang kat luar nak cari ustaz mengajar Fathul Mu'in. Pelajar Siftaling 3 orang aja belajar. Tak tahu. Fathul Mu'in dia orang belajar lepas minhaj. Faham tak? حي على
quwwata illa billahil azim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati salatul qa'imati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Fathul Mu'in sebut wa yu'akharu aidan wujuban, wajib ni, man ra'a nahwa ghariqin aw asirin law anqadhahu kharajal waqt. Maksudnya dia nak pergi sembahyang maghrib, ada orang lemas, dia reti untuk selamatkan orang, ataupun ada kebakaran, dia reti untuk padamkan api, bomba, dan tak boleh nak curi waktu untuk solat, maka dia pergi selamatkan orang tu walaupun sehingga waktu keluar. Dia wajib lewatkan solat, kerana dalam bab ini menyelamatkan nyawa adalah lebih utama. Sebab solat boleh diganti, nyawa tak boleh diganti. Bab yang macam ni kadang-kadang orang tak faham. Macam tadilah yang jos kapak ni, kan, dia kata ini solat kan. Solat macam mana? Kepala kepada badan. Ini nyawa manusia memang mati setiap hari. Tak betul, tak faham. Faham tak? Sebab Allah Ta'ala tak perlukan kita punya solat. Orang tu perlukan bantuan kita. Faham tak? Orang tu perlukan bantuan kita. Allah Ta'ala tak perlukan solat kita, dan membantu dia pun adalah perintah Allah. Ini surah macam mana kalau memang tak boleh ijaz. Maksudnya untuk bantu dia memang kena tinggalkan solat. Dan dia bantu ni maksudnya bantu yang kalau tak bantu dia mati. Bukan kalau tak bantu dia sedih. Itu tak boleh. Ni kalau tak jumpa dia punya kasih ni, kalau tak call ni nanti merajuk. Jadi saya terpaksa buat info ni ustaz. Sebab nak jaga hati dia punya kasih. Nak kena telefon sekejap-sekejap, kena bagi tahu. Itu kan darurat, bang. Itu musibat. Jadi ditukar ni akhir zaman ni, benda bukan darurat ditafsirkan sebagai darurat. Dia definisikan sendiri. Ini penting ni. Benda tak penting dia kata penting, kan? Penting pun tak tahu takrif benda penting tu apa. Tak boleh bezakan antara benda penting dengan benda tak penting, mendarurat atau mendarurat. Tapi dia kena beza mudarat yang pasti, mudarat yang maznun, mudarat yang mauhum. Jadi itu yang menjadi perbahasan. Kita semua setuju memang agama suruh jaga nyawa. Betul. Betul. Kita tak boleh membiarkan diri kita kepada kebinasaan. Sehingga satu orang kalau dia nak pergi haji tapi atas laluan dia tu ada perompak, dia tak wajib pergi haji. Pergilah haji, kalau mati syahid tak payah. Kecuali jihad lah. Nama kata kecuali jihad. Apa sahaja syarat wajib pergi haji, itulah syarat wajib pergi jihad. Kecuali dalam masalah khaufut tariq, takut apa? Jalan yang berbahaya kerana musuh lah. Maka jalan yang berbahaya kerana musuh, dia bukan syarat untuk wajibnya jihad. Maksudnya kenapa ni? Jihad hukum telah gugur kewajipan dia. Sebab apa? Sebab kalau jihad nanti mati. Dia tak ada lah. Sebab jihad pun mati. Memang jihad maksudnya mati. So dikhawatiri cedera, dikhawatiri mati, itu bukan syarat untuk wajibnya jihad. Maksudnya kalau pergi haji ya syarat. Kalau dia dalam perjalanan mungkin dia akan berdepan kepada kematian, dia tak wajib pergi haji. Sehingga ulama bahaskan, kalau nak pergi haji kena lalu laut, naik kapal. Adakah wajib pergi haji juga? Sebab laut ni terkenal ke zaman dulu lah sebagai laluan yang mana berbahaya, laluan yang kita tak boleh kawal. Kita boleh kawal kapal kita, tapi kita tak boleh kawal angin, tak boleh kawal ombak. Jadi bila laut, dia lebih sinonim dengan berbahaya. Maka sebahagian ulama Syafi'i kata mutlakan, kalau nak pergi haji mesti lalu laut, maka tak wajib pergi haji. Tapi pendapat yang muktamadnya tengok cuaca. Faham?
Jangan cuaca. Kalau cuaca waktu itu cuaca okey, maka tetap pergi haji walaupun terpaksa melalui safarul bahar. Jadi pernah orang dekat India ni tak pergi haji kerana mengambil fatwa atas alasan keadaan sekarang ni laluan bahaya lah, ataupun kena lalu laut lah. Sebab tu kadang-kadang bahaya juga bila fatwa itu tidak difahami dengan betul. Maka Syekh Ahmad Irfan Syahid, bukan Syekh Ismail Syahid, dia telah gerakkan dia punya kumpulan dia untuk tashkil orang pergi haji. Waktu itu orang tak nak pergi haji dengan menggunakan alasan fatwa tu lah. Alasan apa? Alasan kita kena lalu laut, so haji tak wajib. Jadi tak ada usaha pun nak pergi haji dengan alasan remeh-temeh ni kan. Maka dia gerakkan pergi kampung-kampung tashkil orang untuk pergi haji. Faham? Untuk harungi kepayahan pergi haji. Kalau tak, habis semua tak nak pergi haji. Kerana alasan kita mencahadah je, tak wajib pergi haji. Itu segi fatwa, tapi kena targhib orang untuk berkorban, bersusah payah untuk sampai mengerjakan haji kan. Jadi boleh berlaku keadaan seperti itu. Jadi yang dalam kes ni memang yakin kalau kita tak selamatkan dia, memang dia mati, barulah boleh kita lewatkan sembahyang. Bukan boleh, wajib kita lewatkan sembahyang. Tapi kalau ada ramai orang yang boleh selamatkan, maka pada ketika itu menyelamatkan dia fardu kifayah. Faham? Dia bukan fardu ain. Tapi kalau kita seorang je ada, fardu ain. Dan kita reti lah. Kalau kita tak reti, tak boleh. Faham? Dipanggil, dia ada kaedah ad-dararu la yuzalu bid-darari. Faham? Bila benda mudarat, dia bukan cara nak hilangkan dia, guna benda mudarat juga. Daripada satu nyawa mati, lebih baik satu daripada dua kan. Jadi kalau orang tu memang tak reti berenang, maka dia tak boleh lah pergi terjun, dia jadi berdosa pula. Faham tak? Sebab apa? Sebab dia boleh menjerumuskan diri dia dalam tahlukah. Okey, jadi di sini jelaslah hukum wajib itu sebab surah ni memang yakin akan mudarat. Sebab itu ada perkara-perkara yang mana difatwakan, kita bukan petikai bahawasanya syariat memang suruh kita jaga nyawa. Betul? Faham? Tapi sejauh mana perkara itu boleh hilangkan nyawa? Adakah dia memang direct secara langsung ataupun dengan perantaraan? Kalau secara langsung, adakah dia memang kalau duduk sebelah aja memang terus mati? Semayang duduk sebelah aja terus mati. Mati ke? Belajar sebentar dah berbulan semayang sebelah tak mati ke? Faham tak? Jadi di situlah dia punya bahasan dia. Jadi kalau orang nak bahas tajuk ni, dia jangan bahas dengan ayat tak apa semayang je, kalau mati pun syahid. Betul cara pemujaan macam tu. Faham? Kalau memang betul-betul mudarat, kita kena elakkan. Mudarat yang mana kalau duduk rapat aja mati terus, ataupun kemungkinan akan kena tu terlalu tinggi. Barulah. Faham? Barulah betul. Jadi tak betul lah orang kata tak apa, solat je mati pun tak apa. Tak betul lah ayat tu. Faham? Ayat tu betul. Sebab bukan macam tu syariat ajar. Kalau kamu tak mampu berdiri, duduk. Simple je Nabi ajar kan. Tak mampu berdiri, semayang duduk. Tak mampu duduk, semayang baring. Nabi kata tak, korban tetap kena semayang berdiri. Ada Nabi bila sahabat tanya soalan macam tu, pakailah tongkat ke apa ke, berdiri mesti. Qum fa'anzir, Quran kata. Qumil laila illa qalila. Tak, simple je. Tak mampu berdiri, duduk. Faham? Tak mampu duduk, baring, ngiring. Tapi syarat nak pergi kepada rukhsah itu kena pasti betul memang tak mampu berdiri. Jadi di situ sebenarnya dia punya persoalan dia. Adakah memang kita telah sampai ke tahap itu? Faham? Sehingga kita boleh tinggalkan Jumaat. Itu soalan dia. Sudah sampai ke tahap itu atau tidak? Jadi mereka yang mengeluarkan saranan menganggap telah sampai. Faham? Ya, memang dia punya bahaya luar biasa. Kalau semayang rapat je memang akan kena, ataupun kemungkinan besar kena. Sebab itu tak boleh semayang rapat kan? Tapi waktu semayang je lah tak boleh rapat.
Lepas semayang rapat pula. Tu yang orang tak faham keseragaman dia. Faham tak? Dia akan melepasi logik. Dia melepasi logik. Situ. Jadi sebab tu kalau nak berhujah, kita kena guna platform yang betul. Bukan platform, kita kena guna counter yang betul. Kalau berhujah cara macam tu, kita hanya akan menarik orang apa? Cemuhan masa mula-mula Covid. Tak apa, teruskan, Allah berkuasa. Betul lah Allah berkuasa, tapi menjaga diri daripada mudarat adalah dituntut oleh syariat. Faham? Betul tak? Sebab tu dia punya poin perbahasan ni, adakah sampai setara itu sehingga boleh meninggalkan benda yang wajib. Faham? Contohnya makan babi, memang boleh pun. Tapi kamu punya lapar tu, adakah telah sampai ke tahap boleh makan babi? Kita tak nafikan boleh makan, tapi tahap tu dah sampai ke boleh? Dia ada dobit dia. Faham? Dobit sehingga boleh. Kalau tak sampai tahap tu, tak boleh. Itu je. Faham? Jadi di situlah berlaku perbezaan. Jadi kalau nak anggap masalah tu ijtihad, mungkinlah ijtihad. Ijtihad, tapi bila ijtihad datang daripada pihak berkuasa, datang daripada marahan, sudah tentulah yang akan ghalibnya adalah pihak berkuasa. Kalau kita cakap pun, kita bukan boleh buat undang-undang pun. Faham? Tetap undang-undang yang akan boleh dibuat oleh pihak yang buat undang-undang. Jadi dia punya uzur dia, kita semayang jarak dekat masjid tu, uzur dia bukan kerana takut jangkitan. Bukan. Uzur dia kerana kalau semayang rapat nanti kena tangkap polis. Bukan kerana takut jangkitan. Sebab kita tidak melihat, bukan semua keadaan itu akan berlakunya. Sebab buktinya dia ada testimoni kan. Testimoni, iaitu berbulan-bulan tak ada apa-apa pun. Itu kena faham dia punya maudhi'ul istidlal tu kena betul. Kalau kita hanya bawa fitnah pula pada agama, pada usaha agama. Betul lah tu semangat tu, tapi betul ke hujah tu? Faham tak? Betul ke hujah tu? Dalam Quran kan kata wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm kan. Sebahagian ulama jadikan ayat Quran ni sebagai kaedah saddu zara'i. Betul lah tu. Tapi dalam kamu nak mempertahankan hak tu, dia ada counter yang betul. Faham? Jadi kalau guna hujah salah, kita yang kena jemuh. Faham? Okey. Wallahu a'lam.